Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, sekarang kita jumpa lagi. So, untuk video kali ini, kita fokus pada Google Meet. Okey, untuk Google Meet seperti yang cikgu-cikgu biasa gunakan dalam kelas-kelas online sebelum ni. Tapi kali ini, saya akan tunjukkan satu persatu dan juga beberapa features barulah. Okey, so untuk buat Google Meet, pertama kali, bila kita nak buat Google Meet, kita ada beberapa cara untuk bagi link kepada pelajar. Ataupun kita ada beberapa cara untuk kita mulakan Meet kita. Okey, bila kita buka je paparan Meet kita ni, okey, kemudian kita tekan pada new meeting. Okey, new meeting kat sini kita boleh pilih lah sama ada kita nak buat menggunakan create a meet for later. Maksudnya kat sini kita akan dapatkan dia punya link. Kemudian start an instant, which is memang kita punya ad hoc meeting. And then ataupun kita nak schedulekan dalam kalender. Okey, untuk schedulekan dalam kalender ini saya akan buat dalam satu video yang khusus bagaimana untuk schedule dalam kalender dan bagaimana untuk jadikan satu link itu untuk kita pakai dalam tempoh masa yang berapa lama dan seterusnya. Itu kita akan jumpa untuk video seterusnya. Okey, untuk pada hari ini kita gunakan instant meeting. Okey, contoh di sini. Okey, so kalau dekat sini bila kita okey, so kita matikan mic dan juga video di sini. Okey, saya akan tunjukkan nanti. Okey, so bila kita instant meeting kat sini, so video's ready. So ini kalau kita nak add kita punya students ataupun kita punya audience lah, siapa yang kita nak masuk. So kalau kita klik dekat others tu, kalau nama-nama email yang ada dalam kontak kita, dia akan terus ada dalam senarai di sini. So kita boleh klik di sini untuk invite mereka terus ke dalam kita punya Meet. Ataupun kita boleh klik di sini, kemudian kita tekan, dia akan copy on the clipboard. So which is kita boleh copy and then paste kepada kawan-kawan kita yang lain. Okay, so kalau kita ada kalau kita menggunakan, kita buat Meet kita tu, kita set dalam Google Calendar, kita boleh letakkan kita punya tajuk. Tapi sebab hari ni kita buat saya tunjukkan instant, so kita punya tajuk tu dia akan bagilah nombor kod untuk kita punya meeting. Okey, seterusnya ini boleh tutup. Okey, seterusnya kalau kita tengok di sini, okey, ini biasa mic, yang ini kamera. So untuk kamera di sini, okey, kita boleh tengok di bahagian setting. Okey, ini sebelum kita tengok kat bahagian setting, kita tengok sebelah dulu. Okey, sebelah ini mic. Okey, sebelah ni adalah CC. CC ini maksudnya adalah untuk subtitle. Okey, jadi bila kita bercakap, dia akan keluar subtitle di bawah. Okey, sebab kita menggunakan subtitle caption bahasa Inggeris, so dia akan keluarlah subtitle di bawah. Okey, ini untuk subtitle. Kemudian okey, yang ini, okey, ini raise hand, which is kalau ke dalam pelajar-pelajar kita untuk nak angkat tangan, kita boleh angkat tangan di sini. Okey, kemudian ini untuk kita present. Okey, untuk present ni kita ada 3. Okey, yang pertama entire screen. Entire screen maksudnya kita akan nampak semua paparan sekeliling. Okey, kalau window, ini window ni maksudnya satu window ni sahaja. Okey, contoh saya entire screen, dia akan tunjukkan ke semuanya. Contoh kalau kat sini, okey, saya boleh entire screen, so dia akan keluar nampak keseluruhan lah. So kalau kata saya nak saya minimizekan paparan ini, tunjukkan yang bahagian belakang ni pun, so student semua ataupun audience kita akan nampak. Okey, tapi okey, macam mana pula kalau window? Okey, kalau window, okey, so kita akan pilih bahagian itu saja. Contoh saya nak share Filmora ni. Okey, so bila kita share Filmora ni, so paparan Filmora ini sahaja yang akan nampak, bahagian lain pelajar tak akan nampak. Okey, contoh stop sharing. Okey, kita pergi semula. Okey, lagi satu saya nak ingatkan, kalau guru-guru nak share video, atau maksudnya nak share video yang ada nak pelajar dengar audio tersebut, dalam video tu ada bunyi kan, jadi pelajar ataupun audience nak kena dengar dia punya audio lagu tersebut. So sebaiknya kita present menggunakan tab.
Okey, macam mana nak simpan video tu dekat tab? Okey, dekat sini, okey, ini paparan tab kita. Okey, paparan window saya. Okey, sebelah ni ada slide, sebelah ni Meet. Okey, contohlah saya ada satu video. Video tu saya ambil di sini. Contoh dekat dalam channel YouTube sekolah ni. Okey, ada video. Okey, contohlah pelajar ni, Eliza lagu solo MKSS ni. So, saya kecilkan sikit. Okey, saya kecilkan dia punya saya punya paparan window ni. Kemudian saya cari video tadi, saya klik pada video, kemudian drag pergi masuk dalam tab. Okey, dia akan berada di sini. Okey, jadi dia buka tu berada di tab sebelah. Okey, so kalau cikgu tab kat sini, share tab, so klik pada lagu, kemudian share, so dia akan buka pada paparan tab tersebut. Jadi bila cikgu buka, so pelajar akan dengar audio tersebut. So audio tu lebih cantik. Sebab dia ada masalah, sebab dia pernah berlaku ataupun biasa berlaku bila kita nak share video ataupun audio, murid tak dengar. So cantiknya bila kita share menggunakan tab. Okey, stop presenting. Kita tengok dekat bahagian setting. Okey, so pertama sekali kat atas ni ada whiteboard. So whiteboard tu maksudnya kita buat Jamboard lah. So kat sini juga untuk whiteboard tu dia ada di sini dekat bahagian activities tu. Okey, so bahagian activities ni dia ada whiteboarding semua tu. So dia sama, whiteboarding tu dia sama dengan whiteboard di sini. Okey, kemudian bawah ni record. Okey, yang ini saya tahu cikgu semua mahir. Okay, kemudian change layout. Okey, layout ni kita boleh pilih auto, tile, spotlight atau sidebar. So tengoklah bergantung kepada situasi kita punya mic pada hari tersebut. Okey, kemudian ini full screen. Kalau kita nak tengok kita punya paparan tu dalam bentuk. Okey, apply visual effect ni. Okey, di sini kalau kita nak letakkan kita punya background yang ada bergerak-gerak, ada dia punya background tu ada gambar macam GIF lah, gambar bergerak-gerak kan, yang visual. Okey, kalau cikgu nak macam contoh gambar saya tadi ni, saya punya video kat belakang ni. Okey, contoh macam ni ada PDPR teacher Nur Rasidah. So pelajar akan nampak dalam bentuk view yang betul lah. Kalau saya ni sekarang ni nampak macam benda tu terbalik. So di sini, bahagian sini, upload background image. So kita pilih lah gambar apa yang sesuai, kita masukkan dekat dalam ni. Okey, kemudian turn on caption, sama juga macam tadi yang CC. Okey, yang ini use a phone for audio. Yang ni kita jarang guna lah. Okey, next. Kalau ada problem. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, troubleshooting ni. Ni troubleshooting ni kalau kita nak tengok kalau kita punya masalah dari segi connection. So kalau macam connection delay, so kita boleh tengok kat sini sama ada connection kita okey ataupun tak okey. Last sekali berkaitan dengan setting. Okey, untuk setting ni kita kena tahu sebab kat sini kita punya masalah dari segi mikrofon, dari segi video. Okey, so kalau audio kat sini saya tak pakai mic laptop sebab saya pakai mic yang saya sambung. Okey, kemudian noise cancellation, yang ni kita on lah. So jadi kita punya sounds dekat mic tu lebih sedap. Okey, kemudian ini speaker maksudnya speaker apa yang kita gunakan, sebab ada kadang-kadang bila kita sambung kita punya laptop dengan LCD, so kat sini kita main peranan sebab kita nak kita punya audio tu bunyi di mana. Okey, kemudian ini video. Okey, kita pakai kamera apa. So kalau on, sama ada kita nak pakai external camera ke ataupun kat sini ada jenis beberapa ni lah yang pernah saya install sebelum ni. Okey, sorry lagi video. Okey, yang ini resolution apa semua ni biasanya kita akan letak auto. Kemudian general and the caption. Okey, ni biasa. Okey, kemudian dekat bahagian tepi ni, bawah ni,
Okey, ini adalah kita punya details. Details ni maksudnya kita punya details kita punya meeting. Dia punya link, dia punya dial in, pin, phone number, semua tu ada dekat sini. Okey, kemudian sebelah ni kita punya siapa partisipan kita ataupun siapa audience kita. Okey, kemudian ini untuk chat. Okey, bahagian chat ni ada setengah meeting kita tak memerlukan audience untuk chat. So kita boleh matikan chat dekat sini. Okey, boleh matikan, so audience tak boleh chat. Okey. So kemudian di sini. Okey. So di sini sebenarnya yang ini yang menariknya, di mana kita ada breakout room, kita ada polls, kita ada Q&A, kemudian kita recording dan juga whiteboard. Okey, untuk breakout room ni adalah di mana kita boleh asingkan kita punya students kepada beberapa kumpulan. Kita boleh masuk mana-mana kumpulan. So untuk set up breakout room ni kita boleh set lah, kita nak berapa breakout room, kemudian berapa minit kita nak letak, kemudian kita nak tukar ke atau nak ubah ke, kemudian untuk dalam satu room tu ada berapa orang. Biasanya kalau contohlah kita punya pelajar ada 30, so kita boleh setkan 30 tu untuk breakout room yang pertama ni siapa, kita boleh tarik dekat situ dan kita open rooms. So yang ini cikgu boleh buat bersama dengan anak murid cikgu. Dan polls. Okey, polls ni kita boleh buatlah soalan. Dah makan? Okey, contoh. Dah makan? Okey, ya sudah belum? Okey, kemudian lounge. So students akan boleh jawab lah. So kalau kata sudah, dia akan tekan sudah. Okey, so sekarang ni macam tak nampak sebabnya saya yang keluarkan polls ni. Okey, kemudian ada satu lagi Q&A. Ini kalau kita nak tanya soalan, kita boleh turn on kan, then allow question lah, so orang students boleh tanya soalan. Okey, kemudian recording. Okey, ni record and then whiteboard. Okey, whiteboard ni, okey, contohnya dekat sini. Okey, kita start new whiteboard. So dia akan keluar whiteboard yang menggunakan Jamboard. Okey, saya contoh macam Jamboard ni. Okey, ini kita boleh share. So bila kita buka ni, dia auto tulis dekat bahagian ni, I share a jam with the meeting. Tapi ini share sahaja, students tak boleh communicate dekat situ. Okey, cara dia kalau kita nak pastikan students pun boleh communicate, di sini. Okey, kita klik di sini share. Okey, lepas tu dekat bahagian ni, okey, dekat bahagian ni, okey, yang ini kita tukar editor. Okey, kemudian done. So students pun boleh masuk dekat kita punya Jamboard ni dan dia pun boleh berinteraksi dekat kita punya board. Okey, so kita boleh buat sama-sama lah. Okey, kemudian untuk meeting ada lagi satu. Okey, di sini host control. Okey, so contohnya macam saya buat meet mesyuarat guru. Okey, so dalam satu mesyuarat guru tu kita ada beberapa speaker. So link utama saya yang buat. Okey, contoh link utama saya yang buat. Tapi saya dalam meeting tu akan ada 3-4 orang speaker. Contohnya speaker yang pertama PK1, PK ham, PK petang contohlah. So jadi saya akan letakkan dekat situ. So saya akan on kan untuk speaker-speaker ini, saya onkan dia punya host control dia. Maksudnya saya aktifkan dia, saya aktifkan PK-PK ini menjadi host. So jadi kalau audience itu telah diaktifkan menjadi host, so dia boleh kontrol bahagian breakout room, bahagian polls, Q&A ni semua dia boleh kontrol. Walaupun link tu bukan dia yang buat. Begitu. So yang itu kita boleh buat sama-sama. Maksudnya cikgu-cikgu boleh cuba bersama dengan pelajar dalam kelas bersama anak murid cikgu. Okey, so itu sahaja untuk bahagian Google Meet. Kita jumpa lagi untuk tajuk seterusnya.